Okey, nak edit lah pula lepas tu. Gambar muka Intan tak ada. Sekejap tadi ada sekejap. Bab apa kan? Okey. Bab ke? Bab. Nombor bab. Ni aku buka ni. Babnya bayan hukumi amal. Hukmi amalil kafir idza aslama ba'dahu. Macam tu? Bayar hukuman. Itu bab ke? Bab nombor? Bab 194, 139, 194 apa? Bab 55, bukan 55. Ada nombor lah. 55. Bab 55, 54. Okey. Bacalah dia. Haddatsani Harmalah bin Yahya akhbarana bin Wahb. Haddatsani Harmalah. Bawah belakang. Okey. Okey, baca tu. Harmalah. Akhbarana bin Wahb akhbarani Yunus an ibn Shihab akhbarani Urwah bin Zubair. Ibn Shihab tu kenal tak? Anna Hakim Ibn Shihab tu kenal Ibn Shihab. Ibn Shihab. Ibn Shihab dah dengar lupa lah. Az-Zuhri, ni glamour ni. Az-Zuhri yang ada. Az-Zuhri. Imam Zuhri kan? Imam Zuhri ya. Ni kebanyakan nama dia ada dalam Muslim, ada dalam Bukhari, kebanyakan ada ni. Ini orang penting ni. Ni Urwah bin Zubair. Anak dia Abdullah bin mana ada adik dia Abdullah bin Zubair. Okey, teruskan. Adik-adik Abdullah bin Zubair ni. Syakik Abdullah. Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Teruskan. Abdullah bin Zubair kan dia terlibat dengan perang Jamal kan? Abdullah bin Zubair. Dia terkorban dalam perang Jamal kan? Zubair Awam. Abdullah bin Zubair ke? Ya, selepas kematian ya Abdullah bin Zubair dia meninggal selepas dia melantik diri dia sebagai khalifah. Orang lain lantik dia lah, sokong orang Madinah, daripada Madinah. Al-Hijaz melantik dia sebagai khalifah kan. Selepas kematian siapa nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi yang pengganti Muawiyah di Baghdad tu apa nama dia? Yang anak dia tu. Baghdad. Yazid bin Muawiyah. Terus hantar tentera perang bunuh Yazid. Yazid mati situ. Mati dibunuh oleh tentera Yazid bin Muawiyah. Itu isu kisah dia. Okey. Ni Urwah bin Zubair, bukan Abdullah bin Zubair ni. Teruskan. Abdullah bin Zubair dia bukan terlibat yang sama dengan perang Jamal, dia memihak dengan memang terlibat. Bawa Saddam dan Aisyah kan? Ya, dia sokong Aisyah. Kan? Dia terkorban tak? Bukan dia terkorban. Terkorban. Tak terkorban itu. Dia terkorban itu. Hajjaj hantar ke situ. Hantar bunuh Abdullah. Hajjaj bin Saqafi kan? Kan dia dihantar untuk bunuh sahabat yang mati. Sahabat ramai mati lah. Kisah. Jarang. Abdullah bin Zubair anak saudara kepada Aisyah. Dan dia Abdullah bin Zubair ni orang Aisyah anggap dia sebagai anak. Macam tu dia punya tahap dia. Mana anak saudara kan? Anak saudara, anak kepada sama dengan Urwah lah, Urwah bin Zubair lah. Anak saudara Zubair bin Awam kan? Zubair bin Awam. Anak belah Asma. Anak Asma. Suami dia Zubair bin Awam. Ya. Mana makna Asma lah. Anak Asma. Anak Sayyidina Bakar lah. Asma. Asma anak Sayyidina Bakar, kakak kepada Aisyah. Faham. Belajar hadis ni kena kenal orang kadang. Tadi kita tak kenal kan, tapi kena tahu lah kan nama. Okey terus ya. أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. Atanahasu tu maksudnya aku buat baik, aku kena beribadat lah, harapkan pahala. Dia beribadat. Dia kata Hakim bin Hizam tanya pada Rasulullah perkara-perkara yang aku buat ibadat pada zaman jahiliah. Dia ibadat dah, ibadat jahiliah, ibadat
Ibadat tak terima sebenarnya. Okey, atahannas tu. Berharapkan dapatlah pahala. Hal fiha min syai'. Okey tu kan. Hal fiha min syai' faqala lahu Adakah aku dapat Rasulullah pahala? sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma aslafta min khairin. Aslamta, kamu dapatlah sesuatu yang kamu telah lakukan sebelum ni mendapatkan perkara yang baik. Jadi maknanya penghambaan tu Kamu dapat. Jadi contohnya lah, kalau lah misalnya orang kafir dia lakukan ibadat sembelih, dia korban lah, dia buat korban atas dasar nak dapatkan pahala di sisi Allah kan. Tapi sebenarnya tak diterima. Tapi kalaulah dia tu masuk Islam, itu dikira pahala, dia bawa pahala. Jadinya orang kafir masuk Islam dah lah dosa digugur. Pahalanya sebelum tu dia buat baik apa semua tu, semua dapat tarik balik. Dapat jugalah. Dapat. Kalau dia masuk lah macam ada apa? Yalah. Macam pasal suami isteri, dia bukan Islam, tapi bila dia masuk Islam dia serentak dia dua masuk Islam. Jadi automatik pahala dia sebelum masa kahwin tu dapat lah begitu. Dapatlah juga. Dia ikut cara agama dia. So contohnya agama Buddha ada dalam surah Ali Imran. Ayat belakang sekali. Yu'tiha ajraha maratain. Kan? Ada ayat ujung kali. Ya ahli kitab, ahli kitab kan. Macam ayat dia? Dalam surah ni. Surah Ali Imran. Ali Imran Ayat akhir sekali. Ayat akhir sekali. Yang akhir sekali. Ujung-ujung dah. Ali Imran ke mana juzuk 4 lah. Juzuk 4 ke juzuk 3? Sebelum masuk Nisa ni. Wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaika wa ma unzila ilaihim khashi'an lillahi la yusyrik. Ulaika lahum dekat akhir lah dekat akhir ni. Innallaha ni. Inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaika wa ma unzila ilaihim khashi'an lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Innallaha sari'ul hisab. Jadi dia orang ahli kitab ni, kalau dia masuk Islam, contoh padri-padri, pahala dia pun besar masuk Islam. Dia tak sama masuk macam orang lain. Kalau padri-padri masuk Islam kan, padri, toksyek, Buddha. Dia ahli kitab masuk dia ni lah, dia punya ulama'-ulama' dia kan. Ulama'-ulama' dia dapat ganjaran besar kalau dia masuk. Itulah kata dikira. Jadi dia tak sama orang inilah. Dia sebab dia bawa pahala-pahala dia dulu masuk dalam. Kalau dia pernah mengajar agama kan. Tapi memanglah kiranya yalah agama tu sesat lah kiranya kan. Tapi dia punya dia punya pahala atas dasar dia punya pengharapan terhadap Allah tu. Lepas dia masuk Islam, barulah dia kira sah dia punya pahala tu. Kalau pahala tu tergantung gitu je. Dia tak akan diterima oleh Allah SWT kan? Macam orang biasa je dapat ke lah, orang awam biasa dapat ke pahala tapi tak pahala tak lama. Kita ambil contoh pahala lah tak ahli parlimen bukan Islam. Ahli parlimen bukan Islam. Yang masa dia jadi ahli parlimen tu, dia berbakti kepada orang ramai, kepada rakyat jelata, orang Islam pun dia bagi sedekah apa semuanya sekali kan. Apabila dia kiranya dia masuk Islam, pahala tu tarik dapat. Kalaulah dia masuk Islam, okay, kalau dia tak masuk, tak ada lah benda tu. Hanya apa? Hanya debu-debu berterbangan, tak ada isi. Tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau dia masuk Islam, Allah terima semua tu, tarik dapat pahala. Jadi golongan-golongan kiranya yang pernah berbakti dengan tahnus kan. Ibadat isunya ibadat tu, dia sembahnya bukan sembah Allah, tapi ialah dia berharap kepada Allah juga lah kan. Sebab dia sembah Allah dengan keadaan syirik. Maknanya dia campur aduk kan. Tapi dia terimalah oleh Allah SWT atas dasar dia berharapkan pahala. Lepas tu kemudian macam ada sepasang suami isteri dia masuk Islam. Yang dikira anak tu automatik dia dikira Islam
bawah umur berapa tahun? Bawah umur mukallaf ke bawah umur 18? Atau mukallaf umur mukallaf lah artinya. Ya. Ini isu besar ni. Kalau Dia automatik bila mak ayah Islam, anak pun Islam juga tu. Bawah umur mukallaf ke bawah umur mumayyiz? bawah tak kira kan bawah mukallaf. Mukallaf lah. Mukallaf. Maknanya 15. Kerana automatik dia akan Islam juga. Tapi dia kena syahadah ke tak budak-budak tu? Tapi kalau budak tu, kalau dia tak terima berawal, Belum. macam mana dia terima? Dia tak terima awal, tidak. Jadi tak perlulah dia syahadah budak-budak. Yelah, kalau kirakan lah, kalau budak-budak yang tak mumayyiz semua, tak payah bersyahadah balik lah kan. Tapi, yelah, Kalau dah bawa mukallaf yalah dia mukallaf mumayyiz lah kalau kan. dia ikut, itu pun isu juga tu. Kalau dia ikut sejak kecil, kalau dia tak ikut, bapak je tak dia ikut maksud dia? anak dia tak ikut, anak dia masih Hindu lagi. Dan bapak dia ajak-ajak pun dia tak nak. Macam mana? Itu jadi perbahasan tu. Ada yang tak ambil peduli sama dia diterima atau tidak. Tapi tak ambil peduli tu lah macam macam tak ada. Kalau dia ikut ayah dia tu inilah dia terima Islam tu walaupun tak syahadah. Ayahnya dia terima Islamnya. Anak tu Tak nama anak. Yalah, kira anak tu tak automatik sangat lah sebabnya. Kalau anak tu tak terima walaupun dia kecil. Kita kalau sekarang ni zaman sekarang ni budak-budak pun degil macam juga kan. Dia degil tak nak dia. Pun dia tak nak betul juga. Dan dia tak pernah ikut sejak kecilnya. Itu pun jadi perbahasan tau dalam yalah dalam mahkamah kan. Yang saya tak saya sebut isu apa tu, tapi isu ni memang dibawa ke mahkamah. Katanya dia tak pernah mengandung Islam, tak pernah terima Islam. Sejak dari bapak dia masuk Islam, mak dia dah bawa lari. Anak automatik macam mana? Dan dia tak pernah ikut pun ajaran Islam di awal. Itu pun perbahasan. Tapi ikut pandangan ulama. Banyak-banyak kita fiqh. Dia ikut terus. Tapi masalahnya iman tu dalam hati. Iman dalam hati. Tapi tak pasti dia tak ikut tu dia tak beriman. Iman dalam hati. Iman dalam hati, tapi tak akan diterima kalau dia tidak sebut. Kecuali lah kalau dia dah bersyahadah. Itulah kan. Walaupun dia bersyahadah, tapi kalau dia amalan dia tak dia buat lagi lah. Iman Hirqal Azim Rum, pembesar Rum zaman Nabi Muhammad SAW. Dia tu kalau kira kita baca hadis, dia terima dah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi tu. Tapi oleh kerana dia tak syahadah lah. Dia tak syahadah. Syahadah mana dia tak terima. Dia tak sama dengan Habsyi, dengan pemerintah Habsyi tu. Yang Habsyi Najasyi tu dia sebut tu. Dia sebut. Dia memang ikut Islam. Itu yang Nabi semayangkan solat gaib kan? Itu dia terima. Dia tak sama dengan dia masuk Islam tu dengan sahabat ke dengan Nabi tu dia sebut kalimah tu. Dua kalimah syahadah. Dia dengan sahabat lah. Yang Nabi hantar wakil tu. Ialah yang rombongan pertama lah. Rombongan Ja'far bin Abi Talib. Lepasnya pembukaan kota Madinah dah jadi negara Islam, Ja'far bawa balik. Lama jugalah Ja'far. Dia lama duduk kat ni, dekat tu. Dia lama duduk kat tu. Lama lah. Lama juga. Ethiopia sekarang. Ethiopia sekarang. Habsyi. Muka dia tak hitam? Agaknya hitam lah Ethiopia. Ja'far bin Abi Talib kan? Dia punya Ja'far bin Abi Talib abang kepada Ali. Sepupu dia lah, sepupu Nabi. Iyalah abang kepada Ali. Abang kepada Ali bin Abi Talib. Abang kepada Ali ya. Abang kepada Ali. Dia meninggal pada perang apa? Perang Tabuk. Masa zaman Abu Talib masih hidup, Ja'far ni masih dah Islam. Itu aku tak cek. Tiba-tiba namanya muncul pada hijrah tu kan. Sebelum tu tak pernah dengar kan. Itu kena cek balik tu. Saya tak dengar lagi. Kena cek balik. Kita pasti Ali dengan Ja'far Ali masuk Islam. Mana dulu Islam? Ali masuk Islam dulu. Ali dulu. Dia antara orang yang awal masuk Islam. Kemudian masa Ali masuk Islam tu ayah dia masih ada lagi. Tu tak pasti. Abu Talib. Ali masuk Islam, ayah dia ada lagi. Tapi Ali ayah dia mati berapa hijrah? Ayah dia mati berapa hijrah?
Maknanya bukan tak berapa ingat. hijrah, bukan berapa hijrah bagi Dekat Mekah kan? tahun ke berapa sebelum berhijrah. Dia setahun, 2 tahun kan, 2 tahun sebelum hijrah, 2-3 tahun macam tu. Ali dah Islam awal lagi. Oh, jadi Ali dakwah ke ayah dia masuk Islam tapi ayah tak nak. Dakwah itu. Kayaknya mati tu 10 tahun dah tu Nabi berdakwah. Abi Talib tu 10 tahun dah tu. 10 tahun dah. 10 tahun dah Nabi berdakwah, tak terima. Ya. Dia meninggal tahun yang sama dengan isteri dia, apa nama? Isterinya Dia betul. isteri kepada Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Khadijah. Kan? Yalah memang. Rasanya Yang Amul Huzni. Yamul Huzni tu Khalid Al-Walid Khadijah meninggal, Abi Talib meninggal. Ya, betul. Lepas tu dia pergi ke Taif, kena balik batu. Tu kan. Jadi Lepas tu kan, lepas tu yang dah sebelum hijrah lagi. Yalah, mana awal lagi lah. 10 tahun dakwah Nabi dah. Yang Ali ni awal-awal tahun tu. awal dia Awal antara tahun sahabat pertama awal tu. kan. Yang terawal. Lepas pada ni lah Sayyidina Abu Bakar lah, lepas tu Ali kan. Dia bakar Lepas Ali baru Umar lah. Yang pertama Khadijah dulu, bini dia. Yalah, Khadijah lah. Khadijah tu. Tu lelaki kan. Jadi tadi mana kita sampai ni, kita dah cerita pasal tadi ni soal jawab kan. Tak apa lah. Jadi maknanya iman macam iman Habsyi tu boleh diterima lah yang sebelum-sebelum dia kan. Dia pun Habsyi, Raja Kalau Habsyi. gitu kaedah ni kalau aslam ta'ala aslaf ta'amil khairin ni rupa juga macam orang Cina-Cina macam mana. Dia kalau sebelum dia masuk Islam dan dia banyak bersedekah pada umat anak yatim, pahala tu tak kan, terima umat anak yatim, orang susah. Okey, pahala itu tidak diterima oleh Allah SWT melainkan dia masuk Islam. Yelah, kemudian dia masuk Islam. Yang pahala-pahala dia sedekah pada fakir miskin, pada anak yatim tu dapat. Betul. Dikira balik. Dikira. Kita ambil contoh. Kadang-kadang benda ni kita kena beritahu pada nak dakwah pada bukan Islam supaya dia tertarik masuk Islam. Iyalah. Kadang-kadang orang bukan Islam tak tahu benda ni. Ya, ramai tak tahu. Jadi dia menggalakkan dia masuk Islam. Ya. Dia dalil ni tu. Ya. Kita bagi dapat hadis ni. Yang bagi juta-juta ringgit kepada orang Islam semua masa dia tak Islam lagi kan. Dia bagi bila masuk Islam kan? mana tu dapat dah juta-juta. Siapa yang apa nama pengarah filem tu yang masuk Islam tu, Yusuf. siapa pengarah tu? Dia kirakan dia tu editor buat banyak lah kebaikan. Kebaikan dia terima lah, dosa dia tak ambil, tak bawa, pahala je bawa tau. Dosa macam pula dia puasa dosa sebelum masuk Islam. Dosa sebelum Islam tak dikira. Habis tak kira mana. Allah Ta'ala tu maha penyayang. Penyayang. Dia hanya dikira untuk yang kebaikan saja. Kebaikan saja. Baiklah, bila masuk Islam kan seumpama apa? Bayi yang baru dilahirkan tak? Kain putih lah. Yelah, dia punya dosa tu bagaikan bayi dia baru dilahirkan. Yelah, mana tak ada lah. Dia tu pahalanya ikut sekali. Tahu pun. Ikut sekali bila masuk Islam. Kalau dia buat baik. Jadi sebut saya lah dalam Ajrul Azim kan. Okey, mana beza ke? Beza lah. Beza antara yang kita ni Islam asal. Kita bawa banyak kan. Dia baru Islam, dosa dia kosong. Jadi mana contohnya macam ni kan. Dia ni sebelum hidup dia banyak sedekah, orang bukan Islam kan, bagi tolong orang miskin, bagi pertolongan pada orang, bagi duit, sedekah pada orang susah kan. Tiba-tiba masuk Islam, tak sempat mana dia nak belajar Islam, dia kena langgar. Dia ni lah bukan kelanggar, dia kemalangan kan, meninggal. Jadi pahala tu akan ikut sekali yang masuk Islam tu tak masa dia. Maksudnya dia tak sebut lagi syahadah. Dia dah syahadah dah. Nak syahadah tapi tak dapat. Lepas syahadah, bukan dia tak sebab beramal lah. Baru dapat saya nak belajar kan.
Iyalah, biasa Dia dia kita kena faham. baru balik pada pejabat agama ke kan, Ya, contohnya ya. lah. Yalah, Halangan, tak sempat. meninggal. Penghalangan. Jadi Betul. pahala sebelum masuk Islam tu dapat lah. Maksudnya kalau macam tu. Kita Betul ni tak? banyaknya fikir para formal sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan formalnya kan. Tapi kalau dia kata aku nak masuk Islam, dia kata aku nak masuk Islam, itu dah Islam dah sebenarnya. Tapi dia kan masuk Islam dengan 2 kalimah syahadah. Memanglah itu secara formal, tapi kadang-kadang dia ke hati dia yang sebut insya-Allah Allah terima, tapi selagi mana dia kena kuncinya memang syahadah. Kuncinya. Dia isbat dalam hati dia telah isbat dah. Ya. 2 tu Allah sebagai Al-iman Tuhan, wa Nabi qalbi. Muhammad SAW Okey. Kan Rasulullahan sebagai Rasulullah. definisi apa? Definisi iman. Kan ma waqara fil qalbi kan. Mungkin ada tu. Tasaddaqahul amal. Sedekahul amal. Iman kita al-iman tasdiqul bil lisan kan. Tasdiq fikir apa? Tafsir bi qalbi, iqrar bil lisan, Wa iqrar bil lisan. al-amalu bil jawarih. Kena tiga tu kena ada. Dia tak boleh salah tu. Jadi maknanya kalau dia dah iqrar bil lisan, iqrar tu dia kata aku ni amantu billah. Dia sebut amantu billah kan. Boleh jadi terima. dalam bab akidah iman ni dia tak perlu saksi. Oh tak perlu. Yang paling saksinya malaikat sebelah kiri kanan tu. Okey dah. Kita sebut kahwin kena saksi. Saksi tu ada saksi. Takkanlah tanya saksi hidup pula kan. Kau ni laki ke perempuan, bujang ke tidak. Tak adalah kaitan. Kan? Saksi itu hanya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul lah mana pandangan daripada sekarang pendapat kan. Dulu pendapat kata mu'allaf ni yang baru masuk Islam. Tapi sebenarnya mu'allaf ni yang cenderung pada Islam lah. Dia tak masuk Islam lagi tak? Yang sebenarnya Tapi dia kena ikrar. tarikh sebenar. Dia kena ikrar. Ikrar bil lisan tu. Kena Yalah. ikrar. Yang kata mu'allaf tu, apa Masalah istilah mu'allaf? yang kita ni biasanya Wal mu'allafati Yalah, qulubuhum. kita ni sebagai pendakwa kan, kita ni sebagai pendakwa, saya pun ada tahu kan masalah ni. Ada pelajar yang nak syahadah depan saya. Saya kata saya boleh nak syahadah depan saya, tapi ikut formalnya pergilah pejabat agama kan. Dia dapat lebih dia rasmi. punya siap dengan kad penalan semua tu, kata Hitam putih. Islam kan. Hitam putih. Ya, kita nak benda tu kan. Tapi bukan kita bertanggungjawab maknanya membantu dia lafaz syahadah tu. Memanglah tanggungjawab semua. Tak kira siapa, bukan ulama je, bukan ustaz je, semua. Jadi lepas tu kita bawa dia pejabat agama ke ataupun sepatutnya turun dia begitulah. pejabat agama. Sepatutnya begitu Kan? lah. Cuma kepada cikgu-cikgu zaman moden sekarang ni isunya kan, ustaz-ustaz terus dia terima Islamnya pelajar di sekolah dia. Itu banyak isu tu. Mak bapak dia akan marah, apa semua akan dibawa masuk dah. Jadi adakah ustaz tu yang kena bawa ke situ? Ataupun kita telefon Jakim kan, datang ambil budak tu. Masa tu cikgu sekolah tu nanti terkena isu undang-undang. Yang tu saya nak sebut, cikgu tu tertakluk pada undang-undang. Nak selamat, telefon pejabat agama, bawa pelajar, bawa orang yang nama Islam tu, biar dia yang kira bawa. Kalau tidak kena saman. Teruk tu, isu tu teruk tu. Boleh kena Kalau kita bawa saman. Hei, kalau bapak Kalau kita bawa masuk mahkamah, bawa bapak yang pening kepala kau. Sebab dia kira bawah 18 lah. Iyalah, bawah 18. Biar kalau dia nak tu, Sebab dia menekan undang-undang. biar Jakin yang buat. Boleh kita tak nak lepas tangan lah. Tapi kalau Jakin dia akan disaman, diadili ataupun disaman. Alah, dia orang tu tahu prosedur semua. Dia pandai lah. Maknanya dia dah biasa dah kot. Kalau kita nak bertanggung seorang ni pening kepala, banyak benda, jangan hal. Gitu pun saya hampir-hampir kena teruk. Dia panggil dia kan. Jadi iyalah. Okey. Sepatutnya ikrar. Yang penting ikrar. Ikrar kan. Kita ambil contoh. Ingat tak isu kita masa kita kat Mesir dulu? Isteri pada padri masuk Islam. Kita ingat lagi kes ni? Isteri apa? Isteri padri paling besar di Keherah tu, gereja di Keherah kan. Ya. Apa nama dia? Ingat?
Tak isteri ingat dia apa. masuk Islam. Orang jadi Yalah. isu anda nak timbulkan isu ni. Dia ikrar dengan lisan. Dia dah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan? Kemudian dia pun dah siap hafal satu Quran, bukan hafal berapa juzuk, hafal khatam satu Quran dia hafal. Dia jadi hafizah lah pula. Ya. Kan? Dan dia terkantoinya dia masuk Islam tu apabila dia arahkan orang bawahan dia supaya beli kitab-kitab tafsir. Yang tak ingat ni. Dia satu. Kan? Dia orang suruh dia suruh orang lain beli kitab tafsir. Jadi dia terkantoi. Akhir kali isu tu memang melibatkan mereka syarikat ambil masuk campur lah tu. Kita terpening. Cuma anak nak sebut tentang dia dah ikrar tapi dia tak iklan. Dia dah bersyarah, dia tak iklan. Adakah diterima ataupun tidak? Diterima. Walaupun dia tak iklan kan, maknanya dia tidak tidak cerita kat Facebook aku ni dah Islam. Sebab dah isbat dalam hati kan. Yang paling penting sebab dah isbat dalam hati. Isbat dalam hati, ikrar bil lisan. Ikrar bil lisan tu antara syarat juga. Dia tak boleh senyap macam tu saja. Dia kena sebut juga. Ikrar depan ustaz ke depan orang lain lah, orang Islam. Ikrar ni tak semestinya depan orang. Dia cakap sendiri. Dia cakap sendiri, orang tak ada pun dia ikrar. Ya Allah, aku beriman padamu ya Allah gitu. Iya. Dia penting ikrar. Walaupun tak ada saksi. Yang tu kata saksi cukup saksi ni malaikat kiri kanan. Bukan saya berkatanya saksi ni biar saksi apa langit. Mana nak masuk Islam mudah sangat lah kita kata ke tak? Mudah sangat. Kalau terasa kalau terasa contohnya dia tak ni kan tak dapat jumpa ustaz pun boleh masuk Islam lah. Dia keyakinan dia kan, iman dia, keyakinan itu dah ada kan. Ya, keyakinan dia dah ada. Ini banyak lagi hadis yang sama ni. Lepas-lepas ni baca terus. Aslam ta'ala mas'aflafta. Ambil tengok lagi tak? Kita baca. Ada 3-4 sanad tu yang hadis yang sama. Okey, baca. Wa hadatsana Hasanun al-Hulwani wa Abdullah bin Humaid qala al-Hulwani hadatsana wa qala Abdun hadatsani Ya'qub wa huwa bin Ibrahim bin Sa'd hadatsana Abi an Salih an Ibn Shihab akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu. Dia sama dari segi Ibn Shihab. Yang murid dia tu lain. Sebelum ni Yunus, yang ni Salih. Okey. Orang ni. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقات أو عتاقة أو صلة رحم. Banding dengan hadis sebelum ni, dia tak sebut sebelum ni atanasu biha fil jahiliyah saja kan. Ni dia sebut dia sedekah, ataqah, dia bebaskan hamba, atau silaturahim. Silaturahim pun silaturahim. Ni dia berkait dengan sesama adik-beradik dia. Kalau kira kan itu pun bermanfaat untuk dia kan. Cuma dia benda tu benda-benda baik semuanya. Afiha ajr, adakah dikirakan sebagai pahala? Okey, teruskan. Faqala Rasulullah sallam aslamta ala ma aslafta min khairin. Aslamta ala ma aslafta min khairin. Semua yang kamu lakukan dulu semua dah kamu dapat. Dapat tak? Semua dah kira. Yalah ni lagi jelas lah hadis ni. Ni lagi jelas kan. Ni nampak ada sedekah apa semua. Dia okey. Dia sebut kan. Dia sebut. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq. Tambah ni panggil apa? Yang mana? Tambah. Min sadaqatin au ataqatin au silaturahim. Ni kalau ikut kaedah hadis ni dia panggil ziyadah siqah. Ziyadah siqah hari tu sebut lupa. Dia sebut dah ziyadah siqah. Maknanya benda ni penambahan daripada orang siqah diterima juga. Okey. Kira sanad sama kan? Okey, teruskan. Yalah. Ziyadah siqah. Qala akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri bihadzal isnad wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Abu Muawiyah hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Hakim bin Hizam qala Hakim bin Hizam yang riwayatkan kan? Hakim bin Hizam yang bertanya kepada Rasulullah. Kan? Mana dia bertanya qala kan? Qultu ya Rasulullah asya'a kuntu af'aluha fil jahiliyah qala Hisham ya'ni atabarrabu biha fa qala Rasulullah sallallahu
asamta ala ma aslafta Itu laka ayat minal Hisham khair. tu yakni atabaru biha itu taksiran dia. Kan? Kadang orang yang taksiran Hisham tu yang dimasukkan dalam sanad. Okey, teruskan. Aslam, okey, aslam. Qultu fa wallahi la ada'u syai'an sana'tuhu fil jahiliyyati illa fa'altu fil islam mislahu. Ni tambahan ni kan. Okay, ni kata dia ada fiqah kan. Dia kata sejak tu aku kata ni pendapat daripada Hakim bin Hizam. Tadi riwayat daripada Urwah bin Zubair kan. Urwah bin Zubair. Ni riwayat daripada Hakim bin Hizam. Dia sendiri yang bertanya tu, dia kata demi Allah aku tidak tinggalkan satu perkara pun yang pernah aku dilakukan pada zaman jahiliah tu aku akan lakukan pada Islam seumpamanya juga, sama juga dia akan buat. Okey. Dia pernah sedekah, dia pernah lepaskan hamba, dia akan lakukan lah. Dia akan lakukan. Ini pandang kultu tu, dia terus itu kalam dia tu, bukan kalam Nabi kan. Dia kata lah. Itu pendapat Hakim ni. Hakim bin Hizam. Tidak dilihat Islam, hadis ni atas tu kan. Aslam ta'ala ma aslaf ta'ala min al-khair. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. Ini ada tambahan ni. Dia kata apa dia buat? Dia lepaskan 100 orang hamba. Hamala ala mi'ata ba'am, yang dibawa semuanya tu dekat atas 100 ekor unta. Bawa apa? Bawa hamba tu lah. Oh, bawa hamba. Thumma ataqa fil Islam mi'ata raqabah wa hamala ala mi'ati ba'in. Sama juga dia buat. Jadi sudah ni dia nak lepaskan hamba yang 100 orang tu, dia dudukkan atas unta, setiap seorang tu satu bawa, dia akan buat juga. Sama juga lah. Itu dia kata, itu maksudnya dia katakan lakukan pada Islam sama sekali, sama juga. Hadis tu kan. Hadis lain kan. Nak sambung ni kan. Tapi lepas masuk Islam, dia bebaskan pula 100 hamba kan. Lepas tu hamba tu dia nak bawa ke atas 100 unta lah. Sama juga dia buat. Sebenarnya tak wajib dia buat kan. Cuma dia rasa biasa nak buat. Biasa berbanggalah dengan pahala-pahala. Entah anda berapa entah apakah pahala yang antara berbangga sangatlah. Kan? Yang tadi soalan anak pernah lakukan tanya hantar tu kan. Macam ni lah. Dia antaranya bangga kali. Dia lepaskan 100 orang hamba dengan dibawa pula dengan 100 ekor unta. Dia akan buat. Itu antara yang amalan-amalan yang dibanggakan lah. Dia bangga dengan amalan tu, bukan nak menunjuk. Yalah. Menunjuk dah habis lah pahala dia tu kan. Kalau menunjuk tu. Jadi dia sebut pada Nabi. Ya, dia sebut pada bukan Nabi. Dia tak cerita pada orang lain kan. Yelah. Dia yelah tu kata tu. Hati dia bukan nak menunjuk. Hati dia adalah untuk orang panggilnya masih lagi kerana Allah. Cuma dia nak benda tu orang lain pelajari. Apa yang antara boleh ulaskan tentang isu sekarang ni kan, isu orang ulas tentang Ustaz Ebit Liu. Ebit Liu. Tapi amal orang sokong dia. Yalah, hati dia. Kena Quran kan sebut kan, ada sebut ayat Quran tu kan, intum bisadaqah fa ni'mahi tu kan. Itu fuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Wa khairul lakum. Maksudnya apa? Ayat tu jelas dah kan? Boleh duduk boleh. Kalaulah nak pahala lebih besar adalah dengan cara sedekah itu disembunyikan. Pahala itu lebih besar. Sebenarnya amalan-amalan yang perlu ditunjuk bukan amalan sunat. Amalan wajib. Amalan wajib sahaja yang diarahkan tunjuk. Contohnya tunjuk. Diarahkan tunjuk. Memang kita diarahkan tunjuk. Pahala besarnya tunjuk.
Tapi yang dalam konteks ayat ni dia cerita sunat kan, sebabnya dia dua-dua dia bagi pilihan. Sebabnya yang wajib ni dikira Syiah kena tunjuk sembahyang jemaah kan. Yang berkaitan dengan Macam sedekah wajib, sedekah fitrah, zakat fitrah kena tunjuk yang fitrah. Tak boleh sorok-sorok. Zakat harta semua kan. Sorok, dia kena depan-depan. Zakat harta. Zakat harta, itu kena tunjuk. Tapi sekarang online, macam mana online sini nak tunjuk macam mana online? Buat tunjuk sebab dia itu dikirakan amalan-amalan wajib. Amalan wajib kita kena tunjuk. Habis online macam mana nak tunjuk? Dalam online macam mana nak tunjuk? Pandai lah buat video ke apa. Banyak cara. Mana kalau tak tunjuk dosa lah. Tak ada lagi zakat wajib. Tak dosa kan. Digalakkan lah. Digalakkan. Sepatutnya lah kita tunjuk. Lebih patut kita tunjuk. Kalau amalan berkaitan amalan wajib. Macam Nabi suruh kalau nak pergi sembahyang sunat hari raya. Sunat hari raya tu Syiah walaupun tak wajib kan, tapi Nabi suruh tunjuk. Jadi Nabi suruh apa, suruh jalan masa nak pergi tu jalan tempat jauh-jauh sikit supaya orang nampak kita nak pergi sembahyang raya. Bila balik tu betul lah jalan pendek, jalan dekat, semua tu untuk tunjuk. Jadi Syiah ni perlu ditunjukkan Syiah. Okey, tapi sembahyang yang amal-amal sunatnya tak tunjuk. Sebaiknya tak tunjuk lah, yang paling baik. Sebaiknya tak tunjuk. Sebaik-baiknya. Dia tak ada wajib pun. Tak wajib pun suruh sorok. Kan, tak wajib. Habis yang berujuk pada yang apa, 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat tu, antaranya warajulun tasaddaqa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu tu merujuk pada yang wajib ke sunat? Sunat. Kedua-dua. Sunat kan? Sunat. Sunat. Sunat betul lah. Kan, sunat. Jadi memang disunatkan sedekah ni tak menunjuk. Tapi kalau dia nak menunjuk untuk menunjukkan kebaikan, niat dia tu tak apa kan. Apa yang dia buat tu kan, tak apa. Itu dari sudut ikut kaedahnya. Dakwah bil hal. Dakwah pula satu hal juga. Bil hal. Cuma yang diangkat oleh isu Ustaz Syafiq kan, Abu Syafiq. Ustaz Abu Syafiq tu yang dia angkatnya bukan isu menunjuk tu. Dia menghina budak orang yang menerima tu dirakam dan ditunjukkan ialah keaiban dia. Menghina betul lah. Dari sudut tu betul. Kena, memang kena. Sudut tu betul. Dari sudut tu memang kita tak boleh lah kira mengaikan orang. Abu Syafiq sebut. Tapi kalau benda tu macam terlepas pandang 1-2, tak boleh jadikan sebagai suatu dia panggil khotok lah, satu hujah kan. Yalah. Tak sengaja kan. Tak sengaja. Lepas tu pula kalau dia sengaja pun kalau amal mana setiap amal Bani Adam tu diterima illa khata'in kan. Aku amal Bani Adam saya ingat ada dia kata amalan Bani Adam tu illa khata'in, orang yang salah ni pun kalau dia minta ampun kepada Allah akan terima. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi kalau dosa dah macam mana sekalipun, kalau orang tu dia dah sedar dia salah. Kalau macam Ustaz Ibit tu dah rasa bersalah, dah tak ada apa lah di sisi Allah kan. Cumanya isunya betul lah, isunya tentang memalukan orang. Jadi patutnya lah Ustaz Ibit tu pun jumpa orang tu minta maaf lah, saya telah mengaibkan kamu. Itu dosa seorang hamba dengan hambanya, maknanya seorang manusia dengan manusia itu kena tak boleh. Tapi masalah dia tak nampak benda tu aib, mengaibkan penerima tu. Dah pakai sampai tak berbaju, pakai lampin je. Kita kadang amal kan tu sebenarnya. Kita tengok gambar. Yalah. Itu kadang amal kan tu. Itu kadang amal kan.
Mungkin dia benda tu walau malu dia tak nak cakap lah orang tu penerima tu kan. Walaupun kadang-kadang benda tu dia tak malu pada zaman tu, mungkin akan datang Betul bila lah tu. gambar tu dipaparkan semula, rasa dia. Anda rasa begitulah. Masa tu mungkin masa tu tak malu sebab orang tu nak bagi duit, nak bagi bantuan, dia tebar muka lah. Contoh gitulah. Ya, kadang macam tu. Ada betulnya lah. Ada betul dari dua belah pihak lah. Jalan tu. Cuma netizen. Cuma dia adab je lah, adab dalam dalam berkomunikasi je lah. Tu je. Malah betul tu. Kita kena mengalusi tindakan kita ni kadang. Memang benda tu maknanya kalau lah yang Ustaz Abu Syafiq tu nak nasihat atas dasar tu nak bagi nasihat, ada pahala, dia pun dapat pahala lah menegur ke arah kebaikan. Dulu tu dapat pahala lah. Yang buat dosa ni netizen yang ngata kamu. Yalah, tapi yalah sebab ustaz pun ustaz dia membuka pintu pembalahan tu. Patutnya sesama ustaz dia kena beradab lah. Netizen tidak akan lahir benda-benda gitu kalau beradab. Tapi kalau kita fikir juga kan, anak fikir positif ni, dari sisi positif. Kalau Ustaz Abu Syafiq tak tegur secara terang-terangan, orang lain tak sedar. Takkan berlaku. Orang lain tak sedar. Itu satu kesalahan. Kan? Kalau dia kata hanya bisik-bisik, mungkin terima, mungkin tak terima. Tapi kalau dia sebut secara umum macam tu, orang lain tersedar, tersentak jugalah. Nampak tak tahu. Kan? Lahirnya berkembang perbincangan tersebut. Berkembang perbincangan kan. Lagi. Sekarang lebih baik. Tapi nampak yalah tak manis. Orang kata tak manis macam anda sebut lah. Betul tak manis. Tak manisnya kalau macam ustaz dengan ustaz bergaduh. Yalah ustaz bergaduh. Macam mana patutnya saling bercakap bantu-bantu rendah diri kan. Menghormati kan. Buatlah cara lain. Yalah memang macam tu lah kan. Tapi kalau lah itu penang kita. Kalau dia rasa dia dah pernah buat lah misalnya apa macam yalah macam Nabi Nuh. Dia kata asrartulahu fa'alantulahu asrartulahu israra kan. Aku dah sebut dah secara sembunyi-sembunyi aku dah sebut. Secara jam dah sebut. Kali ni buat pendekatan lain cara keras pula. Itu sebenarnya strategi. Itu taktikal. Tidak sebab dia nak menggalakkan masyarakat ni. Bantu orang miskin ni, itulah. Yalah memang. Strategi dia. Mungkin itulah kan. Benda tu boleh jadi bahas. Sebab dia pun dah lama buat kerja amal tu Ustaz Abid ni. Ya. Lama dah bertahun-tahun dah. Tak tahu ada 10 tahun lah dia rasa. Ya, 10 tahun. Ana pun tak ikuti sangat. Dah lama. Ana pun dah lama kenal Ustaz Abid ni. Ya. Ada 10 tahun rasanya. Tak pernah majlis. Pernah datang majlis tak? Sama. Tak pernah tapi Ana ikutlah perkembangan dia dalam TV apa. Mana tahun 2010 lah maknanya dia dah buat kerja amal ni. Kan cuma sekarang lah makin dia dah ada apa? Dia dah ada company kan? Ada company syarikat apa. Itu satu hal, satu lagi yang restoran besar pun 3 restoran. Satu lagi hal yang disebut oleh Abu Syafiq kalau anda sedar. Isu tentang di kalangan orang yang mengutip derma ni. Derma tu hanya sampai 20%, 80% tak sampai. Betul ke? Contohnya anda bagi sedekah RM100 kepada A. A tu bagi sedekah kepada B, dia bagi tu RM20. Jadi dia ambil 80 tu? RM80 tu dia kata dia nak naik taksi. Pengurusan. Kalau setakat pengurusan anda faham lagi. Ada orang tapi 80% tinggi sangat. Kita dengar ni. Contoh duit ke Palestin. Kena naik kapal terbang. Baru ribu. Ya. Yang banyak. Wadah pasal. Kena sampai ke sana kan. Nak biar sampai ke tangan. Masuk akaun tak boleh. Nak kena sekat lah akaun. Yalah. Kan? Dia kena bawa benda. Dia kena bagi kat sana. Jadi itu pun semua tolak tu.
Yang Ya anak tak lah. puas hati, yang anak tak puas hati. Yang dapat tahu ke kawan-kawan ni. Dia kira kutip sedekah ni macam dia ni ambil zakat. Ada gaji untuk dia. Ha. Ha. Kalau zakat, dia kata zakat ni pemberian wajib kan. Ha. Ambil dapat kan? Ha. Ambil dapat kan? Itu Dapat. benda wajib. Sedekah sunat ni, Pelapar. dia jadi ambil dia kata. Apa dengan kita? Ha. Ya, ya. Kata faham tak soalan ni? Faham. Dia nak kutip. Tak boleh. Ambil ni sekarang zakat wajib je. Ha? Ada pernah jumpa orang ni, orang macam ni. Dia kata, aku ambil apa? Aku kutip. Aku Zakat. ajak dapat. Jadi isu ni pun satu hal. Anda kalau fikirkan, yelah masing-masing dia ada pandangan tersendiri. Ya dah, itu dia ada hujah dia, kita segah pada dia. Yang paling jelas Atas dia lah kan. Sepatutnya pertubuhan yang membuat amal ni, dia kena tunjuk keluar masuk duit yang digunakan, baru kita boleh percaya terhadap pertubuhan tu. Tak mana tahu dia ambil 80%, ambil 20%. Kita tak tahu. Tapi bukan dikira benda tu dikira boleh atas dasar pengurusan. Yang Boleh, bukan isunya. Kalau pengurusan tak apa. Sekali pengurusan sekali gaji. Macam mana? Dia tak boleh kalau untuk peribadi dia tak boleh. Contoh saya buat kita contohnya lah kan. Dia bawa pergi kan. Naik kapal terbang, barang tu yang sedekah tu naik kapal terbang sampai ke Palestin. Gaji harian dia, allowance dia, adakah dikira ke tidak dalam tu? Dia upah orang ikut dia. Boleh tak? Wallahualam. Itu dikira pengurusan ke dia sekira peribadi? Ini pengurusan dia kata, termasuk peribadi aku. Dua dan satu lah. Asalkan syarikat pun dia bayar, bos dia dapat gaji melalui pendapatan syarikat kan. Bos tu pemilik, tapi dia anggap pekerja dan dia pun ada gaji yang dalam syarikat. Dia macam tu jugalah, dia anggap dia uruskan, dia sebagai bos dia boleh dibayar gaji. Nampak adanya yang anggap macam tu. Ini bukan pandangan anda tak setuju sebenarnya. Jangan kata anda setuju benda tu. Tak setuju sebenarnya. Tapi anda pernah dengar itu hujah dia. Bila anda dengar hujah dia orang, anda pun ginilah paling nak selesaikan masalah. Sepatutnya duit keluar masuk, okey, duit keluar masuk sedekah orang ramai ni perlu dijelaskan kepada orang ramai, okey, supaya orang ramai boleh tengok. Itu orang ramai nak pantau. Bagaimanakah, boleh tak kerajaan yang pantau supaya tidak ada penyalahgunaan sedekah? Jadi sepatutnya benda ni kena digazetkan, akta sedekah lah, pemberian, kena ada akta kan. Yang tu yang boleh bawa akta ni ahli politik kan. Pertubuhan-pertubuhan ni dia ada ROS di sini kan. ROS ni apa? ROS ni lah akta pertubuhan persatuan. Persatuan pertubuhan ROS kan. Undang-undang pertubuhan persatuan. Yang tu sepatutnya benda ni kena pantau dari segi keluar masuk duit. Biar kita nak benda ni biar apa kita panggil transparansi. Transparent bahasa Melayu ni apa? Amanahnya selaras. Bukan selaras. Sekarang bersuaian. Bagi transparansi maknanya orang boleh kita boleh muhasabah orang tu. Bukan muhasabah diri. Kita orang yang bertanggungjawab boleh check akaun dia, check dia orang terima ke tidak. Benda tu kita nak transparansi. Boleh menimbulkan kepercayaan. Kan? Itu kena ada tu. Itu yang sebenarnya kita nak sebenarnya. Isunya dari segi transparent. Kalau tak transparent, ramai orang fikir kan
Jadi isu EBIT ni pun kita pun terfikir juga bagaimana transparansi, siapa yang pantau dia. Takkan kita lepaskan yang kita je. Allah Mungkin, memang tak lepas ya. isu tu, tapi isunya ialah orang yang memberi derma tu, kan? Bagaimana dia rasa duit tu sampai ke tidak, apa cara dia gunakan. Tapi betul ke memang memang dia bagi tu memang duit derma atau apa duit dia? Dia sebut derma, mungkin Bukan duit dia? derma kan, Duit dia lah. duit dia. Duit dia sebab dia kaya, duit dia banyak perniagaan. Tapi dia Ha. ya. Dia banyak perniagaan tu. Itu mana tak tahu. Memang dia ada perniagaan. Tapi nya kutip derma tu ada. Yang kebanyakan macam orang buat video-video kan. Tapi majoritinya memang duit dia. Ya. Jangan nak tahu. Tak tahu tu. Dia dalam YouTube lagi banyak apa, lepas tu dia banyak lagi kan, ramah lagi. Itu dia panggil sedekah. Kakak yang tahunya dia yang duit sedekah. duit duit dia lah. Maknanya dia sendiri yang sedekah. Cari Bukan kat dia sedekah orang lagi. ramai. Syarikat dia 3 syarikat. Yelah. Kalau macam yang macamnya duit ke Palestin, duit ke Rohingya, itu bukan duit dia. Itu dia orang betul. ramai. Itu dia Ramai tu betul. Isunya pada PKP dia bagi sumbangan-sumbangan tu. Adakah itu duit dia ataupun duit orang ramai? Itu anda tak tahu, anda memang tak boleh hukum benda ni. Sebabnya anda tak tahulah semua. Anda kalau tak sebut tak tahu, anda tak tahu tu lah senang. Kan? Kalau nak membabitkan tentang sedekah orang ramai, benda tu kena ada lah. Satu yang anda nampaknya kena jelas lah. Mana ada keluar masuk lah kan. Keluar masuk tu. Lepas tu kalau dia guna duit tu atas dasar pengurusan, bagi tahu lah pengurusan. Ya. Ni nak sekali gaji ni siap bonus. Tahunan ni kan. Itu lah tu hal juga tu. Adakah bonus tahunan? Sepatutnya ialah zakat, berapa sedekah tu kalau orang bagi tu, kalau kita fikir kan, orang bagi satu lah sepatutnya sampai kepada orang ramai. Macam okey, satu isu kan, satu isu lain ni. Habis kita ni kalau pakai duit masjid ni, dia bagi bonus untuk ni apa petugas imam Bilal yang bertugas PKP ni, keputusan daripada JK masjid. Boleh tak? Keputusan AJK Masjid mengguna duit orang ramai. Duit masjid, duit ramai tu memberi bonus kepada apa? Kepada ni lah, kepada pegawai masjid, imam yang Bilal yang bertugas PKP ni. Dah kalau PKP kan lama. Ya. Boleh, tak ada masalah lah. Sebab itu keputusan daripada pengurusi lah dan duit DK lah. Keputusan pengurusi ya? Dia kira macam pengurusan tu duit kira pengurusan masjid lah. pengurusan Dia atas dasar masjid. Ya, majlis tu dia bagi kepada masjid. Jadi apa urusan masjid tu orang pun tak tanya dah, itu urusan masjid kan. Jadi mana kira bawah pengurusan lah bawah tu. Bawah pengurusan lah tu, bawah pengurusan masjid. Boleh lah, boleh kan? Dia itu bawah pengurusan masjid. Pengurusan masjid. Kan? Itu bukannya maksudnya apa? Yalah, sedekah orang ramai bermasjid lah. Anda nampak dia panggil dia kira macam sumbangan lah juga. Sumbangan pada imam yang bertugas. Orang ramai ni banyak bagi sedekah pada masjid. Okey. Sampai akaun masjid besar. Jadi akaun tu sebenarnya orang ramai bagi tu untuk aktiviti masjid. Antara aktiviti masjid siap sekali dengan cuci tandas semua kan. Dua-dua ke sana kan. Dan ni konteks sekarang ni, konteks PKP ni. Konteks PKP. Macam ni pula? Khas untuk itu. Dia tak guna, makan mana masjid mana guna. Benar ada orang tapi derma banyak. Boleh lah sebab dia kena kesesuaian penggunaan tu sebab imam yang Bilal yang hidupkan masjid. Dia dah azan tiap-tiap waktu kan. Jadi itu inisiatif daripada pegawai masjid JK masjid nak bagi sumbangan tu, nak bagi sumbangan bonus gitulah panggil. Itu isu lah. Memang itu isu. Maka dia boleh lah. Dia boleh lah sebab dia orang bertugas, bukan tiba-tiba dapat duit, tak ada. Sebab dia orang bertugas. Itulah isu. Hari-hari datang bertugas kan. Sama isu. Kan, ni Ibu Majid kan. Dia kata kenapa 20% sampai dekat penerima, 80% untuk apa? Pengurusan tinggi. Kan? Pengurusan tinggi. Bukan senang nak duit masuk ke Palestin. Jadi boleh lah maknanya. Yang tu tak, kata. boleh kan. Tapi itulah, boleh dari segi kita kena tengok
kita kena tengok dia punya aliran duit tu. Biar orang tahu. Aliran duit dia biasanya tampal kat masjid. Tampal. Ha. Tapi aliran tu dia umum lah. Keluar berapa, masuk berapa, keluar berapa. Gitu je lah umum. Tak ada mesyuarat agung akhir. Tahu tak? Masjid ni tak ada. Tak ada kan masjid daerah tak ada. Tak ada. Tak ada masjid daerah tak ada. Sebab dia memang tak ada, dia tak ada apa ahli Korea ni dia macam tapi dalam mesyuarat IJK masjid kan. Dia tentu kat masjid, tak masalah kan. Macam wakil rakyat. wakil orang ramai. Boleh lah mana kuasa tu kan. Boleh tak. Atas dasar tu pula. Tambah lagi yang pengurusi tu contohnya tuan kadi kan, kadi daerah. Kadi pengurusi mungkin kadi. Dia ada autoriti lah. Autoriti, ya betul. Betul. Yang tu itu anda sebut. Sedekah tu sekali yang pengurusan. Yang tu baca kenapa sampai 20%? Iyalah 80% tu banyak kat situ. Itu pun jadi perbincangan. Perbincangan. Cuma yang dia highlightkan sampai nak bermewah-mewah pun itu pun satu hal. Itulah. Sampai boleh beli kereta mewah-mewah kerana dengan duit sedekah orang ramai. Itu bisnes tu, bisnes dia. Duit dia. Yalah, itu yalah kita tahu lah itu yang dikatakan bisnes dia kan. Cuma kalau ada pada orang lain yang buat macam tu, yang terpalit kan. Kita sebabnya bagi duit ni untuk orang susah, bukan bagi duit untuk orang senang. Dia sebut cara umum kan, mana contohnya. Kita dah tahu dah kalau zakat belapan dada lah. Zakat. Melainkan hadiah. Melainkan tak ada. Orang kaya tidak boleh mendapat zakat melainkan yang pertama apa? Dia tu musabi. Dia tu mujahid. Dia tengok daripada asnaf dia tu mujahidin. Dia tengoklah dari segi asnaf tu dia layak-layak lah walaupun dia kaya. Dia pun amil. Dia layak dapat. Kaya. Tapi isunya gini lah. Isunya sebenarnya duit tu untuk orang miskin. Untuk orang miskin. Duit tu. Jadi duit sedekah-sedekah tu untuk orang, untuk tujuan apa? Orang kadang bagi duit tu untuk tujuan apa? Ada orang bagi sedekah, Ustaz. Yang ni saya bagikan duit supaya Ustaz boleh belajar kat Mesir sana. Untuk dia lah, bukan orang miskin. Tak kira siapa pun. Kan? Sebab biasanya ialah sedekah tu ada sebab. Orang mengajar sedekah tu ada sebab. Zakat ni lain dah. Zakat dah wajib dah. Kau kena bagi. Sama ada rela atau tak rela kan? Al-Karha. Kan? Dia kena bayar juga. Hanya kata sedekah ni atas dasar daripada diri dia sendiri. Hanya semua tu. Ini pun cerita sedekah ni. Kita sebenarnya kita asalnya sedekah orang kafir kan. Terhadap orang Islam semua tu. Lepas tu dah boleh dapat pahala kan. Ada kaitan. Ada lagi menjalan. Okey, itu je kot. Takut nak pergi masak pula. Masak. Kau buat apa? Okey. Kau boleh buat lah. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Nanti anak tengok. Ke depan kita tengok lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.